Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa bersama Ustazah Nurul Jannah. Baiklah anak-anak, pada hari ini kita akan menyambung kembali sesi pembelajaran dan pengajaran secara online bagi mata pelajaran sirah di bawah tajuk yang ketiga, iaitu peristiwa sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pada hari ini kita akan menyambung kembali pelajaran sirah bermula jam 2 hingga 3 petang di bawah tajuk yang ketiga, iaitu peristiwa tentera bergajah. Anak-anak masih ingat lagi tak apa yang dah kita belajar di dalam kelas yang lalu? Siapakah tentera bergajah ya anak-anak? Jom kita lihat lagi sekali siapakah tentera bergajah. Tentera bergajah ialah pasukan tentera yang menunggang gajah dari Yaman menuju ke Mekah untuk meruntuhkan Kaabah. Pada ketika ini terdapat segerombolan tentera yang menunggang gajah dari Yaman menuju ke Mekah semata-mata untuk meruntuhkan Kaabah. Tentera bergajah diketuai oleh seorang raja di Yaman yang bernama Raja Abraha. Raja Abraha ini sangat sombong dan bongkar. Bilakah peristiwa bergajah ini berlaku ya anak-anak? Peristiwa bergajah berlaku pada tahun yang sama Nabi Muhammad dilahirkan, namun sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW dinamakan dengan tahun gajah sempena peristiwa tentera bergajah yang datang ke Mekah untuk meruntuhkan Kaabah. Baiklah anak-anak, Ustazah ada satu persoalan. Kenapakah Raja Abraha hendak meruntuhkan Kaabah? Kenapakah raja yang sangat sombong dan bongkar ini hendak meruntuhkan Kaabah ya anak-anak? Jom kita lihat. Raja Abraha telah membina sebuah gereja di Yaman untuk menggantikan Kaabah di Mekah dengan tujuan supaya orang ramai melakukan ibadah di gereja milik beliau. Punca beliau ingin meruntuhkan Kaabah adalah kerana dengki melihat ramai orang mengunjungi Kaabah di Mekah pada ketika itu. Sedangkan bangsa Arab ini tidak mengunjungi gereja milik Raja Abraha. Sedangkan Raja Abraha membina gereja tersebut semata-mata ingin mengalihkan pandangan manusia daripada beribadah di sekitar Kaabah. Oleh yang demikian, Raja Abraha yang sangat sombong dan bongkar ini berasa marah dan merancang untuk meruntuhkan Kaabah di Mekah. Raja Abraha merasa terancam apabila melihat ramai orang masih mengunjungi Kaabah sedangkan mereka tidak mengunjungi gereja milik Raja Abraha. Oleh yang demikian, Raja Abraha menghantar sekumpulan tentera bersama gajah-gajah menuju ke Mekah untuk meruntuhkan Kaabah. Oleh yang demikian, Raja Abraha mengambil keputusan untuk membeli gajah dari Afrika, dan pada ketika itu Raja Abraha menunggang gajah yang paling besar, dan gajah yang paling besar tersebut diberi nama Mahmud. Dalam perjalanan tentera bergajah bersama Raja Abraha dari Yaman menuju ke Mekah untuk meruntuhkan Kaabah, Allah telah menghantar burung ababil untuk memusnahkan tentera bergajah dari Yaman ini. Oleh yang demikian, burung-burung ababil yang dihantar oleh Allah untuk memusnahkan tentera bergajah telah melontar batu-batu berapi ke arah tentera bergajah bersama Raja Abraha yang sombong lagi bongkak ini. Dan hingga akhirnya tentera bergajah bersama dengan Raja Abraha yang sombong dan bongkak dari Yaman ini musnah hanya disebabkan oleh lontaran batu dari sepasukan burung. Baiklah anak-anak, pada hari ini kita akan menyingkap tajuk kewafatan Abdullah bin Abdul Muttalib. Anak-anak akan bersama dengan Ustazah, kita akan ketahui kisah kewafatan Abdullah bin Abdul Muttalib. Siapakah Abdullah bin Abdul Muttalib ini ya anak-anak? Abdullah bin Abdul Muttalib merupakan bapa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abdul Muttalib merupakan bapa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abdul Muttalib berkahwin dengan Aminah binti Wahab. Siapakah Aminah binti Wahab? Aminah binti Wahab merupakan ibu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Anak-anak, apakah pekerjaan bapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah pekerjaan Abdullah bin Abdul Muttalib, anak-anak? Jom kita ketahui apakah pekerjaan yang diusahakan oleh bapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah anak-anak, apakah pekerjaan Abdullah bin Abdul Muttalib? Abdullah bin Abdul Muttalib merupakan seorang usahawan yang sangat berjaya dan terkenal dalam kalangan bangsa Arab Quraisy. Menarik kan anak-anak? Alhamdulillah. Abdullah bin Abdul Muttalib selalu pergi ke Syam untuk berniaga. Syam kini dikenali sebagai Syria. Dalam peta ni, anak-anak boleh tengok macam mana jauhnya perjalanan Abdullah untuk pergi berniaga ke Syam. Yang mana Abdullah daripada Mekah akan singgah sementara di Madinah untuk berehat dan tidur, dan selepas itu meneruskan perjalanan ke Syam untuk pergi berniaga. Sebagaimana yang anak-anak ketahui, Abdullah merupakan seorang usahawan yang berjaya. Beliau sering berulang-alik dari Mekah menuju ke Syam untuk menjalankan aktiviti perniagaan. Pada suatu hari, dalam perjalanan pulang, Abdullah jatuh sakit dan meninggal dunia. Jenazah Abdullah bin Abdul Muttalib telah dikebumikan di Yathrib. Jenazah Abdullah bin Abdul Muttalib telah dikebumikan di Yathrib. Di manakah Yathrib ini ya anak-anak? Yathrib juga dikenali sebagai kota Madinah. Yathrib dikenali sebagai kota Madinah. Anak-anak, jom kita sambung lagi kisah kewafatan Abdullah bin Abdul Muttalib. Sewaktu Abdullah meninggal dunia, beliau telah meninggalkan Aminah binti Wahab yang sedang mengandungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sewaktu Abdullah bin Abdul Muttalib meninggal dunia, beliau telah meninggalkan Aminah binti Wahab yang sedang mengandungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk pengetahuan anak-anak, kota Madinah berada di antara kota Mekah dan Syam, yang mana Abdullah berulang-alik dari kota Mekah ke Syam. Abdullah tidak sempat melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abdul Muttalib tidak sempat melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana Nabi Muhammad masih berada dalam kandungan ibunya. Nabi Muhammad juga tidak sempat melihat bapanya kerana masih berada di dalam kandungan ibunya Aminah. Maka lahirlah Nabi Muhammad sebagai anak yatim. Jom kita lihat kesimpulan pada hari ini. Kesimpulan yang pertama ialah sebagai umat Islam, kita perlu memuliakan Kaabah dan tempat-tempat ibadat seperti masjid. Kesimpulan yang kedua pula ialah sifat dengki dan sombong dibenci oleh Allah, seperti sikap Raja Abrahah yang sombong dan bongkak. Dan kesimpulan yang terakhir, iaitu kesimpulan yang ketiga, setiap kejahatan manusia akan dibalas oleh Allah. Setiap kebaikan yang dilakukan oleh manusia juga akan dibalas oleh Allah. Baiklah anak-anak, untuk aktiviti sirah pada hari ini, Ustazah nak minta anak-anak untuk bersedia bersama buku latihan Jelek Praktis Kafah Pelajaran Sirah tahun 1. Ustazah nak minta anak-anak untuk buka buku masing-masing pada halaman 23. Ustazah nak minta anak-anak untuk buka buku masing-masing pada halaman 23. Jom kita baca arahan soalan. Arahan soalan ialah padankan dengan gambar yang betul. Sebagaimana yang anak-anak dapat lihat pada halaman 23, terdapat tiga pernyataan, iaitu pernyataan yang pertama, pernyataan yang kedua dan pernyataan yang ketiga. Anak-anak perlu memilih pernyataan yang betul dengan gambar yang sesuai, kemudian padankan, kemudian sesuaikan. Jom Ustazah bacakan setiap pernyataan untuk rujukan anak-anak semua. Kita lihat pernyataan yang pertama. Pernyataan yang pertama, tentera bergajah diketuai oleh Abrahah, seorang raja di Yaman. Tentera bergajah diketuai oleh Abrahah, seorang raja di Yaman. Jadi anak-anak perlu mencari gambar gajah yang diketuai oleh Raja Abrahah. Selamat mencuba anak-anak. Jom kita lihat pernyataan yang kedua.
tentera bergajah menunggang gajah dari Yaman menuju ke Mekah untuk meruntuhkan Kaabah. Jadi anak-anak perlu mencari gambar, memilih gambar tentera bergajah menunggang gajah dari Yaman menuju ke Mekah untuk meruntuhkan Kaabah. Selamat mencuba anak-anak. Jom kita lihat pernyataan yang ketiga. Pernyataan yang ketiga, Allah telah menghantar burung ababil dengan melontar batu-batu berapi ke arah tentera bergajah. Allah telah menghantar burung ababil dengan melontar batu-batu berapi ke arah tentera bergajah. Jadi anak-anak perlu mencari manakah gambar yang disediakan, iaitu mengenai burung ababil yang melontar batu ke arah tentera bergajah. Jadi selamat mencuba anak-anak. Anak-anak perlu mencari padanan yang sesuai, pernyataan yang tepat, pernyataan yang sesuai dengan gambar, kemudian padankan. Okey, jom kita lihat latihan terakhir untuk hari ini, iaitu pada muka surat 27. Anak-anak boleh buka muka surat 27, iaitu latihan yang terakhir pada hari ini. Jom kita lihat arahan soalan. Okey, arahan soalan, warnakan pernyataan di bawah tentang penghayatan. Okey, anak-anak masih ingat lagi tak, di dalam kelas 2 minggu yang lalu sebelum kita cuti hari raya, Ustazah ada ceritakan tentang penghayatan bagi peristiwa sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Anak-anak boleh memilih pernyataan yang menjelaskan. Jadi anak-anak boleh memilih pernyataan berikut mengenai penghayatan dan anak-anak boleh warnakan. Jom kita lihat satu persatu. Okey, yang pertama seperti anak panah yang Ustazah tunjukkan, ajal kematian manusia ditentukan oleh Allah. Ajal kematian manusia ditentukan oleh Allah. Sekiranya pernyataan yang Ustazah bacakan ini adalah mengenai penghayatan, anak-anak boleh warnakan. Sekiranya ianya salah, anak-anak boleh tinggalkan kosong. Okey, kita lihat penghayatan seterusnya. Kita lihat, setiap kejahatan manusia akan dibalas oleh Allah. Okey, sekiranya penghayatan ini adalah benar, anak-anak boleh warnakan. Okey, kemudian kita lihat pernyataan seterusnya. Sifat dengki dan sombong disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Betul atau salah? Sekiranya ia betul tentang penghayatan, anak-anak boleh warnakan. Sekiranya salah, anak-anak boleh tinggalkan kosong. Kita lihat penghayatan seterusnya. Kita perlu menghina Kaabah dan tempat-tempat ibadat. Betul atau salah kita perlu menghina Kaabah dan tempat-tempat ibadat? Sekiranya salah, anak-anak boleh tinggalkan kosong. Sekiranya betul mengenai penghayatan sebelum peristiwa kelahiran Nabi, anak-anak boleh warnakan dengan warna kegemaran anak-anak. Kita lihat pernyataan seterusnya. Sifat dengki dan sombong dibenci oleh Allah. Benar atau salah? Sekiranya benar, anak-anak boleh warnakan. Sekiranya salah, anak-anak boleh tinggalkan kosong. Dan kita lihat pernyataan yang terakhir. Kita hendaklah bersabar dan redha atas segala ujian Allah Ta'ala. Kita hendaklah bersabar dan redha atas segala ujian Allah Ta'ala. Sekiranya tepat, anak-anak boleh warnakan. Sekiranya tepat pernyataan kita hendaklah bersabar dan redha atas segala ujian Allah, anak-anak boleh warnakan. Sekiranya ia tiada kena mengena dengan penghayatan yang telah kita belajar, anak-anak boleh tinggalkan kosong. Jadi anak-anak selamat mencuba. Okey, Ustazah akan ulang sekali lagi. Okey, pada muka surat 23, anak-anak boleh padankan, anak-anak boleh carikan gambar yang sesuai dengan pernyataan dan padankan. Okey, dan untuk muka surat 27, anak-anak boleh warnakan pernyataan yang tepat mengenai penghayatan ataupun kesimpulan. Okey, di dalam kelas yang lalu kita telah pun belajar tentang penghayatan sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Okey, anak-anak masih ingat lagi ya? Jadi anak-anak boleh cari, anak-anak boleh pilih pernyataan yang tepat dan warnakan mengikut warna kegemaran anak-anak. Selamat mencuba anak-anak dan juga selamat Hari Raya kepada anak-anak semua. Jadi, sekiranya anak-anak ada sebarang persoalan, anak-anak boleh hubungi Ustazah Jannah insya-Allah. Selamat mencuba. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dahulu pelajaran sirah pada hari ini. Hingga jumpa lagi. Semoga anak-anak terhibur dan seronok menonton video kali ini. Semoga video kali ini memberi 1001 manfaat dan kebaikan buat semua. Sehingga jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.